Trend pungutan zakat di Singapura bertambah baik kerana kesedaran agama yang semakin meningkat. Namun masih ada ramai lagi golongan yang memerlukan. Kenapa agaknya? Apakah situasi yang mereka hadapi dan dapatkah zakat membantu mereka? Apakah tanggapan negatif orang ramai terhadap penerima zakat? Adakah zakat satu-satunya bantuan yang mereka terima? Atau ada sumber yang lain? Ikuti kami dalam Bual-Bual Drama Refleksi minggu ini. Di Singapura, sokongan masyarakat Islam terhadap institusi zakat semakin meningkat setiap tahun. Dan zakat memainkan peranan penting bagi membebaskan masyarakat kita dari lingkaran kesusahan. Institusi zakat sering berikan tumpuan pada pemulihan supaya mereka yang hidup susah akan lebih berdikari. Namun begitu Marina, ada juga mereka dari golongan yang memerlukan tidak tampil ke hadapan untuk mendapatkan bantuan zakat. Kalau begitu, untuk ketahui lebih lanjut, apa kata kita saksikan cabaran hidup Junaidah. Mama, pemadam Dania hilang. Dania nak beli satu lagi. Please. Hilang lagi? Dania ni lalai lah. Jangan macam inilah. Kesian tahu Papa susah-susah cari duit. Dania, kenapa ni? Muka sedih nak pergi sekolah, muka sedih pula. Dia hilang pemadam lagi, Kak. Ni nak duit lagi ni, nak beli lagi satu. Dah kasih? Yalah, nanti dalam kelas nak guna, tak ada kena marah pula kan dengan cikgu? Biar dia kena marah, Kak. Belilang. Dengan apa? Kita ni cop duit ke? Apa pula Jun ni? Katanya budak kecil. Kan? Dania, ambil duit ni, pergi beli getah pemadam, belajar rajin-rajin kat sekolah. Terima kasih, Cik Sami. Dah. Jun, Danish ni macam mana pula kesihatannya? Okey. Danish macam gitu jugalah, Kak. Tiap-tiap minggu dia kena serang sawan. Doktor cakap apa? Tiap kali jumpa doktor, dia cakap sama juga. Bayar mahal-mahal pun tetap sama. Jun nak tolong kakak tak kat kantin sekolah tu? Yalah, kadang-kadang kakak pun tak terlarat juga sorang-sorang. Bukan saya tak nak, Kak. Tapi Danish ni siapa nak jaga? Tak apalah, Jun fikir dulu. Lagi satu. Tu hari, kakak suruh Jun minta bantuan zakat. Dah cuba? Tak payahlah, Kak. Masih ramai lagi keluarga yang lebih susah daripada keluarga kita. Masih okey ke Jun? Jun ni bukan layak aja tau nak minta bantuan zakat. Bantuan daripada sekolah pun Jun boleh minta. Iyalah, Kak. Biar saya fikirkan dulu ya. Nanti saya nak pergi kedai ni sebelum Danish buat perang. Okey. Danish, tunggu sini sekejap ya. Mama nak pergi beli beras. Tati. Thank you. Siapa tu jatuh? Budak kecil tu jatuh. Ya Allah. Itu kenapa panjat pising? Wheelchair dia cepat lari. Danish! Danish! Go! Danish! Kepala dia.
ambil ni, kasih dia. Mapi klinik tak? Depan sana saja. Tak payah, tak apa. Sana saja. Mesti Aku Mapi. cakap tak payah kan? Dia banyak sakit ni. Call ambulance. Help, call ambulance. Tak payah. Aku cakap tak payah kan? Dia okey. Nak tolong aku angkat dia. Bawa dia pergi wheelchair kau. Hati-hati, hati-hati. Danish, tenang ya nak. Tenang ya. Ni Mama bawa beli ubat ni. Nak ambil, sayang. Makan. Makan. Danish. Mama minta maaf, Danish. Sebab Mama tak dapat bawa Danish pergi klinik tadi. Danish, maafkan Mama, Kenapa, Mama? You're a good boy. Sayang, Danish. Sayang, Danish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikit je. Tanya. Last. Papa dah balik. Ini apa dah ni? Homework. Homework. Banyak homework. Ya homework. Yang, ni masih batuk-batuk lagi. Risaulah, pergilah klinik. Payahlah pergi klinik-klinik ni semua. Duit tu, dah jimat-jimat. Buat Danish, buat Dania lagi bagus. Yang, tadi Danish kena sawan lagi tau. Tapi saya tak bawa dia pergi doktor. Sebab saya tak cukup duit dalam tangan. Apa jadi gini? Jun. Ni. Wait. So, bawa Danish pergi doktor. Okay? Ya, Yang. I pun tak cukup duit untuk pergi pasar. Tadi I cuma beli beras saja. Tak cukup. Kemarin I kasih... I dah kasih you, tak cukup. Jun, jangan gini, Jun. Please lah, Jun. Kena pandai-pandai lah jimat, bajet-bajet. I beli lampin Danish. Tadi Dania minta balik pemadam pun Mama tak kasih. Ini Cik Sami yang kasih Dania duit suruh beli. Siapa belikan Dania? Cik Salmi. Dia bilakan. Ini aja I ada. Dah pandailah macam mana you nak belanja. Jimat-jimat, okay? Please, Gaji I minggu depan baru masuk. Okay? Yang, apa kata kalau I pergi masjid, Abi yang minta diorang tolong kita. Sikit-sikit pun jadilah. Kak Salmi cakap, kita boleh minta sekolah. Ni, I tak nak dengar lagi lah ni financial assistant, tolong-tolong ni semua tak nak dengar. Jun, I masih kuat. I masih sihat. Nak cari nafkah untuk family kita. You jangan biasakan ambil kesempatan nak minta duit free je gitu, minta bantuan sana sini, jangan macam tu. Tapi I tengok you batuk-batuk macam ni, I kesian. Apa kata kalau I tolong Kak Salmi, Kak kata... Tapi kalau you tolong Kak Salmi kat kantin, siapa nak jaga Danish? Siapa nak jaga Danish? You lupa tanggungjawab you. You lupa tanggungjawab you kat rumah ni. You
Jaga Dennis, jaga rumah ni. I keluar pergi kerja. Itu tanggungjawab I. Faham tak? Jun, you sekarang dengan kata I suami you. Nania. Nania. Come here. Come here, Papa nak cakap. Duduk. Dania. Kalau Dania tak ada duit, jangan minta dengan orang luar. Okey? Minta dengan Papa. Papa mampu kasih Dania duit. Faham? Jangan minta ke orang luar. Dania Google tak? Betul? Sebenarnya saya terkesan melihatkan kisah Yazid dan Junaida itu tadi. Walaupun ia drama, tapi kes ataupun drama itu adalah berdasarkan kes-kes yang berlaku di Singapura ini. Mereka dibelenggu kos perubatan anak mereka dan hidup keadaan keluarga mereka tidak menentu. Dan dapat kita lihat tadi Yazid tengah sakit-sakit macam tu pun tetapi masih tidak membenarkan isterinya untuk memohon bantuan dan alasannya ialah kerana dia masih mampu bekerja. Apa agaknya bantuan yang boleh mereka dapatkan sebenarnya? Saya nak tahu juga. Dan Kai bersama kita hari ini panelis-panelis kita yang arif lagi bijaksana. Ini dia dari Ketua Unit Pembangunan Sosial MUIS Puan Muzayana Hamzah. Dan juga penolong ketua Cheng San Family Service Centre, AMK FSC Community Services Centre, Services Limited, Puan Nursalha Muhammad. Ya, kami ucapkan selamat datang ke Refleksi. Terima kasih. Dan kita lihat tadi keluarga Junaida yang dibebani kos perubatan anaknya yang mengidap sakit palsi cerebrum. Saya pasti ada golongan yang memerlukan seperti mereka. Mungkin Puan Muzayana boleh kongsi tentang golongan penerima zakat sebegini dan apakah agaknya keperluan mereka? Untuk asnaf fakir miskin, penerima zakat, kita ada penerima yang jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Jadi untuk keadaan keluarga seperti Encik Junaida ni, kerana mereka ada anak yang berkeperluan khas, mereka besar kemungkinan akan mendapat bantuan untuk jangka masa panjang, maknanya selama setahun. Jadi bantuan jangka masa panjang ni pun selain daripada mereka yang ada anggota keluarga berkeperluan khas adalah untuk warga emas dan mereka juga yang berpenyakit kronik. Untuk jangka masa pendek pula adalah untuk keluarga yang mempunyai masalah kewangan seharian mereka. Jadi ada profil yang berbeza-beza sedikit untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey. Dan kalau kita lihat kisah Puan Junaida tadi, keluarganya, Puan Salha, adakah mereka tu layak untuk menerima bantuan? Dan jika mereka dapat bantuan itu, adakah mereka pastinya dapat atasi masalah-masalah keluarga tersebut? Bantuan banyak boleh diberikan daripada Family Service Centre. Dan salah satunya adalah bantuan keuangan ataupun bantuan praktikal seperti bantuan makanan ataupun even medical ataupun berubatan. Selain daripada itu juga school pocket money fund yang boleh diberikan kepada anak-anak. Kalau sekiranya keluarga ini dapat bantuan-bantuan seperti ini, tidak mustahil mereka dapat dibantu dan mereka boleh keluar daripada belenggu kemiskinan inilah. Dan pada umumnya bantuan zakat ni sebenarnya adalah sesuatu yang melengkapi skim bantuan nasional. Termasuk umpamanya dari Comcare. Tapi mengapa masih ada ramai lagi yang masih memerlukan ni? Mungkin ada yang mempersoalkan keberkesanan zakat ni. Mungkin Puan Muzayana boleh terangkan sedikit. Keluarga mesti memanfaatkan bantuan kerajaan ataupun national assistance daripada Comcare, pejabat social service ataupun SSO dan juga FSC, Pusat Khidmat Keluarga. Bantuan zakat MUIS adalah sebagai satu pelengkap ataupun tokokan kerana dana kita, dana zakat agak terhad. Tapi dana kerajaan mereka ada berbilion dolar dan semestinya adalah suatu untuk dimanfaatkan oleh setiap ahli warga negara Singapura. Jadi kerana dana zakat sendiri, kita ada katakan sebelum ni kan, kerana kita bertanggungjawab kepada 8 asnaf, bukan fakir miskin sahaja. Saban tahun tidak kurang daripada 40% telah diketepikan untuk menampung asnaf fakir dan miskin. Jadi tadi saya nak tambah sedikitlah. Bila kita katakan tentang bantuan, bukan hanya bantuan kewangan. Bantuan zakat MUIS adalah menyeluruh.
Jadi kita ada bantuan melalui fidya, barang dapur untuk makanan. Kita juga ada bantuan yang melengkapi seperti RECOP pun. Jadi pembelajaran anak-anak dan juga gorimin untuk hutang. Selain daripada itu, program sokongan daripada masjid. Jadi kita ada juga program-program pengisian rohani dan sebagainya. Kerana kita tahu bantuan kewangan sahaja tidak mencukupi. Mereka juga perlu disokong, diberikan sokongan moral, diberikan ilmu tentang keibubapaan, bagaimana untuk menabung, bagaimana untuk berbelanja. Rata-rata saya pun ingin menekankan di sini juga bahawa kadang-kadang masyarakat di luar sana ingatkan, bantuan kewangan saja dah mencukupilah. Kalau dah ada duit, dah okey. Masalah semua dah boleh diuruskan. Tetapi rata-rata kalau kita tengok keluarga seperti Junaidah dan keluarga lain yang penerima zakat di luar sana, masalah mereka adalah agak kompleks ataupun berlapis-lapis. Jadi ada perkara-perkara lain. Jadi bantuan kewangan sahaja tidak mencukupi. Perlukan bantuan lain dan sokongan lain daripada badan-badan yang di luar sana. Wow, banyak sekali sokongan-sokongan di luar sana yang mungkin juga satu ilmu untuk kita akan boleh Tepat memberitahu sekali. bagi mereka yang memerlukan di luar sana. Banyak bantuan, yang penting mereka tampil ke hadapan untuk mendapatkan bantuan ini. Saya nak tahu sama ada Yazid ini akan bertukar fikirannya, akan juga tampil ke hadapan, lembut hatinya, datang menjumpa pihak-pihak yang tertentu mendapatkan bantuan. Saya nak tahu juga nak tahu ini. juga ni. Kalau anda nak tahu, teruskan bersama kami dalam Refleksi. Kembali bersama kami di Refleksi dan kita lihat tadi keluarga Junaidah yang hidup dalam kesempitan tetapi masih lagi tidak mahu memohon bantuan. Dan Yazid pula tadi masih berdegil ingin berdikari dan akhirnya menjejas kehidupan beliau. Dan kita akan dapat tahu sama ada Junaidah akan memohon bantuan zakat mungkin tanpa pengetahuan suaminya. Kita saksikan kisah selanjutnya. Jid. Jid. Ya? Kau okey tak ni? Okey apa tak okey pula? Kau ni terbatuk-batuk dah berbulan-bulan tau kau ni. Terkokol-kokol aja. Kau dah jumpa doktor ke belum? Tak payahlah doktor. Okeynya lah lepas ni sikit-sikit je. Kau punya degil lah Kalau dah sakit nanti saya bersusah. Dah berhenti dululah. Kita pergi makan dulu. Saya nak kasih habis ni bang. Last kali dekat pintu ni saya habis. Terus saya jual abang pergi makan. Okeylah, nanti jumpa dekat kedai kopi tempat biasa. Boleh. Setengah jam lagi Alright. Jid, kenapa kau ni degil sangat? Doktor nak kau duduk kat hospital 2-3 hari kau tak nak. Kan bagus kau boleh berehat. Lagipun doktor boleh check kau betul-betul. Alah bang, saya takai punya sakit tu tak serius lah bang. Okey lah bang. Bang, kau kelakar bang. Aku yang sakit, kau yang kecoh. Aku tak kecoh lah, Jid. Tapi nanti yang susah kau juga. Alah, 1-2 hari ni bang kau tengok aku baik balik lah. Aku sihat, aku kuat macam dulu lagi. Tadi aku pengsan bukan apa. Cuaca panas sangat tu sebab aku flat. Nanti balik rumah aku rest. Aku minum air. Jid? Mesti okey punya lah. Kalau okey tak apa. Kalau KO macam mana? Ha? Kenapa kau degil sangat ni? Doktor nak kau duduk kat hospital ni, kau tak nak. Kenapa ni? Bang, aku bukan degil, bang. Tapi kau tahu keadaan aku macam mana kan? Aku kalau tak ada kerja, tak ada gaji. Gaji aku gaji hari. Ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji.
Aku perlu cari nafkah untuk family aku. Aku dah cari duit. untuk Dennis tu. Kau tahu kan keadaan dia macam mana? Dia perlu duit, bang. Tapi kalau kau sakit melarat macam mana? Siapa nak jaga Danis dengan Dania? Ni aku nak tanya. Kau ada minta bantuan tak yang aku cakap tempoh hari? Payahlah, bang. Batuan-batuan tu semua buat malu je lah. Bang, selagi saya masih kuat, saya sihat, saya kudrat, saya kerja siang malam, pagi petang. Cuma nak cari nafkah untuk family saya. Abang faham? Tapi sekarang kau sakit, Jin. Kau sakit. Ya, saya sakit macam gini lah, bang. Saya rela. Daripada saya sakit hati. Apa? Abang Ira, saya tak pernah minta bantuannya apa yang abang cakap tu. Saya dah minta dah. Bantu apa adik-adik saya cakap? Tahu, yang saya ni pemalas. Ini pemalas. Saya kerja pagi, petang, siang, malam, banting tulang, ikat perut. Saya tak minta satu sen pun pada adik-adik saya tu, bang. Tuan sanggup malukan saya yang cakap saya ni pemalas. Aduh. Saya tak. Yazid. Doktor. Apa ni, doktor? Semua hidup saya, saya tak pernah isap rokok. Macam mana saya boleh dapat bara paru-paru ni? Cik Aziz, ada beberapa punca kanser ni. Cik Aziz berehatlah dulu. Pihak hospital akan buat ujian selanjutnya. Ya? Terima kasih, doktor. Bang. Bang. Macam mana sekarang ni, bang? Ha? Aku nak buat apa sekarang ni, bang? Anak, isteri aku. Sekarang siapa nak jaga dorang? Aku tak ada kerja lagi, bang. Sabarlah, Jid. Sabar. Abang rasa kau berehatlah dulu kat sini, ya? Betul ke aku kanser? Kan doktor cakap masih dalam ujian lagi. Sabar, ya? Kak, terima kasih sebab datang sini. Kakak penat-penat dari kedai. Alah, tak apalah. Petang ni pun kakak tak ada apa-apa nak buat. Ni kalau Danish tak demam, saya bawa dia sama-sama macam semalam. Tapi Abang Yazid masuk hospital. Habis dia ni pula sakit. Tak apalah. Budak-budak ni, diorang dah makan ke belum? Belum, Kak. Tak apa. Nanti kakak masakkanlah untuk diorang, ya? Saya tak ada apa-apa kat dalam tu. Abang Yazid tak sempat nak kasih saya duit pasar sebelum dia masuk hospital. Tapi biskut sikit-sikit tu adalah. Tak apa, tak apa. Kakak pun ada bawa chicken wing dengan nugget Belin daripada sekolah tadi. Nanti kakak masakkan bubur sikit lah. Terima kasih, Kak. Nanti saya balik, nanti saya beli apa-apa yang patutlah, Kak. Iyalah tu. Jun, kalau Jun nak tolong kakak kat kantin sekolah tu, masih boleh lagi tau. Susahlah, Kak. Bukan saya tak nak. Tapi kalau Danish kena sawan kat sekolah macam mana? Lagi-lagi dia tengah demam. Ni kakak ada bawa borang untuk Jun. Untuk minta tolong, minta zakat masjid. Bukan setakat minta bantuan daripada masjid aja tau. Macam-macam bantuan lagi yang Jun boleh minta tolong. Untuk Dania sekolah, untuk Danish, untuk barang-barang makanan. Khusus untuk Jun nak pertingkatkan diri pun ada. Jun isikan borang. Nanti kakak teman Jun pergi ke masjid, ya? Bukan saya tak nak isikan, Kak. Tapi Abang Yazid dah pesan, jangan meminta. Saya tak nak dia hilang kepercayaan dia pada saya. Kak, saya pergi dulu lah, Kak. Dania, Danish, dengar cakap Cik Sami, jangan nakal-nakal tau. Abang Bari. Jun. Terima kasih sebab melawat kita. Tapi kenapa Abang Bari nak jumpa saya? Doktor ada cakap apa-apa ke? Ini gaji Yazid untuk bulan ni. Alhamdulillah. Aku minta maaf, Jun. Betul-betul minta maaf. Itu gaji Yazid yang last. Kenapa, Abang Bari? Aku dah cakap dengan bos. Bos cakap dia tak boleh tunggu sampai Yazid keluar hospital.
dia nak cari mekanik lain. Lagi-lagi musim raya ni kan. Tolonglah bang. Kalau Abang Yazid kena buang kerja, macam mana kita nak hidup bang? Aku dah cakap dengan bos Jun. Tapi bos pun kena fikir pasal bisnes dia juga. Tak apalah, nanti aku cakap dengan dia lagi ya. Bang, tolonglah bang. Kesian Dana dengan Danish. Macam mana saya nak cari duit untuk keperluan harian saya? Tambah pula kos hospital Abang Yazid. Macam mana saya nak cari duit bang? Itu tadi kisah Junaidah ya. Ibarat sudah jatuh di timpa tangga. Mulanya anaknya Danish sakit, kemudian suaminya pula Yazid menghidap barah. Ya. Dan kalau kita lihat sakit yang dihidapi oleh Danish tadi iaitu pesakit palsi cerebrum dan juga sakit barah ya. Mungkin Puan Muzayana boleh terangkan bagi penyakit kronik sebegini adakah juga bantuan yang diberikan? Okay. Di MUIS, kita juga ada apa yang kita panggil skim, Special Need Trust Fund, di mana kita bekerjasama dengan SNTC ataupun Special Need Trust Company, syarikat amanah keperluan khas, di mana kita ingin menggalakkan keluarga yang ada anggota yang berkeperluan khas seperti keluarga Puan Junaidah dan Yazid untuk memulakan tabung amanah. Di mana jika apa-apa berlaku, contohnya bila ibu bapa meninggal dunia, tabung amanah ini akan digunakan untuk memastikan kehidupan anak yang itu akan terjaga. MUIS telah ketepikan sebanyak $1 juta untuk menggalakkan keluarga untuk menabung. Dan MUIS akan memadankan, contohnya 5,000 pertama kita akan match it 5,000. Jadi keluarga sudah ada 10,000 untuk tabung amanah ini. Jadi kalau saya nak komen tentang Encik Yazid pula, selain daripada bantuan kewangan sama seperti mereka yang ada masalah ketidakupayaan, mereka yang berpenyakit kronik juga mendapat bantuan zakat sepanjang hayat. Jadi selama mereka sakit dan sebagainya kita pun tahu badan-badan di luar sana seperti Ain Society kita bekerjasama, bekerja rapat. Mereka pun kadang-kadang memberitahu pesakit-pesakit yang datang ke badan Ain Society untuk memohon untuk zakat. Jadi alhamdulillah kita ada kerjasama yang erat dengan badan-badan di luar sana. Banyak sekali cara untuk kita dapatkan bantuan ya. Dan tadi kita dapat tahu yang Yazid tidak mahu mendapatkan bantuan sebab beliau pernah dimalukan. Orang kata dia malaslah dan sebagainya. Saya rasa ini merupakan satu stigma. Bagaimana agaknya kita boleh atasi stigma ini? Seringkali kata-kata ini sebenarnya tidak membantu kerana keluarga ini dalam kesusahan dan keluarga ini memerlukan bantuan. Jadi kalau saya rasa kalau masyarakat ini boleh lebih empati kepada keluarga seperti Encik Yazid ini sendiri, janganlah limpahkan kata-kata sedemikian kerana ia tidak membantu. Selain rasa malu ataupun segan, mungkin apa yang menyebabkan golongan-golongan seperti ini mereka tidak tampil untuk memohon zakat? Okay. Saya tak salahkan seorang seperti Yazid juga kerana ini adalah prinsip hidup dia. Harga diri dia yang tinggi, bahawa dia ingin berusaha sebagai ketua keluarga, amanah dia untuk mencari nafkah. Kita tak boleh salahkan itu. Tapi apa yang kita nak bantu orang macam Yazid ni dan Junaidah adalah menekankan bahawa keadaan sudah berubah. Jadi prinsip tu harus orang kata di-adjust sikitlah. Jadi mereka mesti bertindak lain daripada kebiasaan. Jadi apa yang kita nampak ini adalah untuk pindah-minda tu sedikit. Macam mana kita boleh ubah minda mereka? Prinsip mereka tu ada prinsip yang baik. Jadi kita terangkan mengapa mereka perlu keluar dan memanfaatkan sokongan yang ada di luar sana. Baik daripada badan-badan setempat ataupun
daripada pemerintah. Ada tak di antaranya masalah bagi mereka adalah kerana mereka tidak tahu di mana untuk mendapatkan bantuan ataupun informasi yang sedia ada ini tidak sampai kepada mereka? Ada juga. Kerana tak tahu kat mana, macam mana kan. Lagi-lagi warga emas, ada juga kadang-kadang orang kata dengan khabar proses rumit, proses licin. Jadi mereka anggap, jadi saya tak patut juga. Jadi ada sebab-sebab tertentu. Puan Salha, bagaimana anda memujuk golongan ini untuk tampil mendapatkan bantuan? Dalam pelbagai cara, salah satunya adalah door knocking. Dan lain selain daripada itu, mungkin kadang-kadang dalam golongan klien kita sendiri, mereka akan cakap, keluarga di tingkat 6 memerlukan bantuan atau sebagainya. Jadi kita akan pergi terus kepada keluarga itu untuk beritahu kepada mereka tentang bantuan yang sedia ada. Ini kita nak tahu juga ni sama ada Junaidah ni akan terus berdegil, tak nak dapatkan bantuan dan akan terus terjerumus dalam lingkaran kesusahan, ataupun adakah beliau akan ambil jalan keluar untuk membuat pinjaman. Kita akan ketahui kisah beliau selepas ini dalam refleksi. Terima kasih kerana masih bersama dalam refleksi. Dalam drama sebelum ini, kita telah saksikan bagaimana Yazid telah dibuang kerja dan nampaknya tanggungan keluarga kini beralih kepada Junaidah. Adakah Junaidah akan terus berdegil, tetap tidak mahu dapatkan bantuan kerana kesetiaan yang tidak bertempat? Ayuh kita saksikan kisah selanjutnya. Mama ada surat untuk Mama ni. Ini surat dari siapa, Dania? Entah, terdekat pintu. Siapa suruh Dania main kat luar tadi? Abang tak nak main dengan Dania. Jangan salahkan abang. Dania tak minta izin dengan Mama. Pergi mandi sekarang. Jun? 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 Oh, Jun? 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 Apa yang kejut-kejut kat luar tu tadi? Apa yang Dania cakap pasal surat tu? Saya tengok muka you macam risau aja. Surat apa yang you dapat tu? Tak apa-apalah, Yang. Jun, I belum habis cakap, Jun. Jun! Jun! Tak ada apa-apa lah, Yang. Makan, Dania. Makan. Makan. Hei! Assalamualaikum, Jun. Jun? Jun? Siapa ni? Cik Sami datang sini, Cik Sami. Dania? Dania cakap pelan-pelan. Cik Sami tak faham. Cik Sami, tolong abang dengan Dania. Tolong Mama. Kenapa dengan Mama? Mama, Cik Sami, Okey. Dania tunggu. Cik Sami sekarang juga pergi, okey? Dania, jangan buka pintu tu, Dania. Sini. Jangan buka pintu tu, orang jahat. Buka pintu ni. Itu Cik Sami, Mama. Dania? Dania, tu orang jahat, Dania? Dania, jangan buka pintu tu, orang jahat. Dania? Dania, jangan angkat telefon je, Dania. Ini Cik Sami, Mama. Bukan, Dania, tu bukan. Jahat. Dania, buka Orang pintu. jahat.
Jun, buka pintu Jun. Dania, jangan buka pintu, Dania. Cik Sami. Ya ampun Jun. Masuk. Jun, dia kenapa dengan Jun ni? Kenapa duduk terperuk kat sini ni Jun? Dah 3 hari Mama macam ni. Dia duduk diam macam ni je. Dia tak kasih Dana keluar. Dia kunci pintu dan tutup tingkap semua. Papa mana? Papa ada kat hospital. Sampai hati Jun kan? Tergamak Jun buat anak-anak Jun macam gini. Si Danish tu tak bersalin lampin sampai basah sofa ni. Si Dania ni sampai dia takut tau nak kasih tahu kakak yang dia tak makan apa-apa, cuma makan biskut aja. Sebab kat rumah tak ada makan lain. Ish, kakak tak tahulah nak buat apa dengan Jun. Dekil tak bertempat. Sedarlah diri tu, sedarlah Jun. Tengok anak-anak Jun ni, tengok si Danish, tengok si Dania. Tengok. Ni, kakak kemas. Tadi kakak nampak surat-surat ni. Jun, pinjam duit Ya ampun, kenapa susahkan diri Jun ni? Kenapa? Saya terpaksa, Kak. Terpaksa Jun cakap. Jun tak nak cuba cari cara lain nak selesaikan masalah. Kakak tak peduli. Lepas ni, Jun ikut kakak pergi masjid. Itu tadi drama yang terakhir kita dapat lihat. Saya terkesan sebenarnya bila melihat Junaida akhirnya mengambil keputusan untuk berhutang dengan peminjam wang. Ini bukan sekali, malah berkali-kali. Kata orang, gali lubang, tutup lubang. Dan tadi kita lihat di atas meja Puan Junaida banyak sekali surat-surat tuntutan hutang dan pastinya Puan Junaida tidak dapat melunaskan hutang-hutang tersebut. Statistik MUIS ada menunjukkan pada tahun 2018 di mana MUIS telah mengagihkan lebih $200,000 kepada golongan gharimin ini. Mungkin Puan Muzayana boleh jelaskan apakah itu golongan gharimin dan juga bantuan yang boleh Junaida dapatkan untuk melunaskan hutang-hutangnya. Mungkin saya boleh mulakan sedikit dengan penerangan ya. Penerima zakat juga disokong dengan bantuan gharimin iaitu melunaskan hutang. Saya nak memaklumkan di sini bahawa gharimin di MUIS kita hanya membantu untuk penerima zakat untuk hutang piutang yang untuk keperluan asas. Maknanya bil api air yang tertunggak. Jadi kita tidak melunaskan contohnya hutang kad kredit. Kita juga ada dana ihsan. Tetapi itu adalah case by case di mana keperluan perubatan contohnya insya-Allah kita boleh bantu tapi ini tertakluk kepada penilaian yang agak ketat. Puan Salha, mungkin anda boleh terangkan apa agaknya bentuk bantuan yang boleh diberikan FSC khas untuk keluarga seperti keluarga Junaida dan apakah yang akan diberikan keutamaan? MUIS lebih memberi kepada bantuan keuangan. Pada Family Service Center pula, kita akan bekerjasama dengan keluarga untuk melayarilah bahtera kehidupan ini. Dan salah satunya adalah mungkin daripada segi sosial, counselling. Dalam kaunseling ini juga kita akan bersama dengan keluarga dan untuk mendapatkan bantuan seperti bantuan praktikal, bantuan makanan dan juga bantuan seperti link up dengan sistem-sistem yang lain. Tadi kita ada cakap tentang keluarga mungkin tidak pasti bagaimana ataupun cara untuk mendapatkan bantuan. Jadi itu adalah peranan Family Service Center. Dan kita mungkin menjadi voice ataupun suara kepada keluarga seperti ini dan kita yang akan hubungkan mereka dengan sistem-sistem yang lain. Dari penerangan Puan Salha tadi kita dapat lihat masyarakat kita ni sangat prihatin dengan golongan-golongan mereka yang susah dan sanggup membantu dari segi wang ringgit, masa dan
macam-macam lagi. Tepat sekali. Kita mempunyai masyarakat prihatin dan ramai di antara kita yang tak mahu keluarga-keluarga yang susah begitu saja dibebani dengan masalah-masalah, dan kita akan ingin tampil ke hadapan untuk mengeluarkan bantuan. Seperti dalam drama tadi juga kita lihat Salmia bersungguh-sungguh membantu Puan Junaidah memujuk untuk mendapatkan bantuan daripada masjid juga. Tapi soalnya kalau Junaidah memang masih lagi berdegil untuk mendapatkan bantuan, apa agaknya Salmiah dan mungkin jiran-jiran lain dan pihak masjid boleh lakukan? Kalau nak tahu lebih lanjut tentang kisah tadi, kita teruskan selepas ini bersama Refleksi. Kita bertemu kembali dalam Refleksi. Sebelum rehat tadi, kita telah mendapatkan penjelasan daripada Puan Nur Salha tentang bantuan yang boleh Junaidah dapatkan. Ya, dan pastinya kita jangan terjerat dengan hutang dan kemudian dimumuk rasa takut akibat daripada kedegilan kita sendiri. Ya. Tapi kalau dah dinasihatkan, tak dengar, masih degil lagi, adakah sampai situ saja bantuan kita? Mari kita tanya panel kita. Sekali lagi Puan Muzayana, saya ni masih lagi nak tahu apakah yang mungkin kita boleh lakukan sebagai masyarakat keliling untuk membantu golongan seperti Puan Junaidah ni. Saya rasa yang paling penting di sini adalah keselamatan anak-anak, kesejahteraan mereka. Ya, kerana jelas sekali Puan Junaidah orang kata dah macam orang kata dah terpaku, dah tak boleh bergerak dan sebagainya kerana dia mungkin tekanan tu dah terlalu tinggi kan. Jadi kalau dia tak dapatkan bantuan selanjutnya, anak-anak yang akan menjadi mangsa. Yang penting sekali adalah memberikan sokongan. Kerana kita tidak ingin mereka takut ataupun rasa lebih tertekan lagi kerana paksaan kita. Jadi nak kena pelan-pelan dan pujuklah tu. Ya. Saya nak tahu juga ni, mungkin Puan Nur Salha boleh menjawab soalan ini. Bagi Junaidah tadi, bagaimanakah beliau dapat keluar daripada lingkaran kesusahan ini? Sedia maklum beliau mempunyai masalah demi masalah, kesihatan anak, sakit anak, sekarang suami pula yang sakit. Bagaimana? Pertama sekali untuk Puan Junaidah ni adalah untuk kita bekerja dengan beliau untuk keselamatan ataupun kestabilan psikologinya. Iaitu kalau dia setengah stres ataupun tekanan, saya rasa lebih susah untuk dia navigate, untuk dia tahu okey pertama sekali saya harus buat ini, kedua itu dan ya untuk mengambil tindakan. Jadi dalam daripada segi FSC, FSC bekerja dengan beliau untuk bekerja rapat untuk counselling untuk beliau. Selepas itu pula khususnya untuk FSC tak semua FSC ada untuk kerja di rumah. Ada juga program untuk pekerjaan di rumah khususnya untuk FSC daripada pihak saya, AMK FSC. Kita ada work from home ataupun untuk bakery huts lah, untuk mengatakan yang it's a flexible working arrangement. Bahawa beliau datang ke kerja pada waktu yang mungkin selepas anaknya diberi ke sekolah ataupun ada orang untuk menjaga anaknya, dan waktu yang dia datang pun boleh sampai 2 jam, 3 jam. Itu very flexible working hours lah. Ya, walaupun kita lihat banyak sekali bantuan yang dilakukan oleh pihak MUIS untuk mendampingi golongan-golongan yang susah ini, tapi masih ada lagi golongan yang tidak tampil meminta bantuan. Mereka tidak tampil sebab pertama kurang pengetahuan dan kedua tidak mahu aibkan keluarga. Dan dari itu kita juga tidak boleh hanya meletakkan tanggungan itu kepada pihak masjid saja, dan kita juga masyarakat sekeliling juga patut memberikan kata orang sokongan. Proaktif dan juga mengesyorkan bantuan sekaligus. Semoga dengan penjelasan dan perbincangan dalam episod hari ini lebih ramai lagi akan tampil untuk membantu keluarga-keluarga yang susah di sekeliling kita. Dengan itu kami ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita, panelis kita pada hari ini, Puan Muzayana dan juga Puan Nur Salha. Terima kasih Puan. Baik, jangan lupa untuk terus bersama kami dalam episod selanjutnya di Refleksi.